ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 14 hari bulan 4 2022, 12 Syawal ya. Okey, 12 Syawal full lah. 12 Ramadan, astagfirullahalazim. 12 Ramadan 1443. Ya, jangan fikir raya dulu ibu-ibu ya. Saya salah cakap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Nik Norizan, Umi Naimah, Ibu Adibah, Ibu Siti Jumarah, Ibu Hazizah, Ibu Maimunah, alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kita sambung pada hari ini surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. إذ mana is itu tak kala. Is tak kala. Awal itu ibu ayah, awal itu fi'il madhi ya. Awal ni fi'il madhi daripada awal ya. Daripada awal ya'wi. Okey, awal ya'wi. Jadi maksudnya apa awal ya'wi ni? Fi'il madhinya awal, mudhari'nya ya'wi. Maksudnya adalah mencari tempat tinggal, mencari tempat berlindung. Jadi kalau awal is awal kalau terjemahnya lari maksudnya lari mencari tempat perlindungan. Itu kita gunakan awal. Okey. Jadi Ashabul Kahfi ini apa kisahnya? Ketika mana awal berlari mencari tempat perlindungan. Terjemah awal tu panjang. Berlari mencari tempat perlindungan. Jadi awal tu fi'il madhi. Ibu ayah fi'il mesti ada apa? Fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il kepada awal? Fa'ilnya adalah al-fityatu. Al-fityatu ini adalah jamak kepada fatan ataupun al-fata. Al-fata seorang pemuda. Al-fityah para pemuda. Okay, al-fityatu maknanya para pemuda. Jadi fa'il pada awal adalah al-fityatu. Al-fityatu ni para pemuda lelaki lah. Lelaki. Betul ummi fa'ilnya isim zahir. Maka fi'il kena ikut sama-sama al-fityah walaupun zahirnya kalimahnya muannas ada tamar butah. Zahirnya al-fityah kalimah muannas ada tamar butah. Tetapi maknanya makna muzakkar. Kerana al-fityah ni maknanya para pemuda. Maka digunakan fi'il muzakkar awal ya. Tak kala telah berlari mencari tempat berlindung oleh al-fityatu satu kumpulan pemuda. Kemana mereka cari tempat berlindung? Ila al-kahfi ke gua. Al-kahfi maknanya gua. Kita dah belajar sebelum ni.
Bila kita sebut Al-Kahfi, maknanya gua yang boleh diduduki oleh lebih kurang 7 ke 10 orang. Gua yang lebih lebar sedikit daripada Ghar. Ghain alif ra, Ghar pun gua juga. Gua ni dalam bahasa Arab paling kurang ada dua, iaitu Ghar dan Kahfi, Al-Kahfu. Ghar maknanya gua kecil. Macam Ghar Hira. Hira kita tak sebut Kahfu Hira, kita sebut Ghar Hira. Kenapa? Kerana gua Hira itu kecil aja, boleh muat seorang dua je. Ghar Hira. Jadi kalau Al-Kahfi lebih lebar lagi ya. Tafsirannya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Uzkur ayyuhar rasul hina laja'a ulaika al-fityatu allazina farru bidinihim min qaumihim. Sebut olehmu wahai Rasul. Ataupun ingat olehmu boleh, sebut olehmu boleh. Wahai Rasul, iaitu Nabi SAW, tatkala hina laja'a, tatkala berlari. Ataupun bolehlah melarikan diri oleh ulaikal fityatu, para pemuda itu, allazina farru bidinihim, yang mereka lari bidinihim, maksudnya bini kerana agama mereka. Sebelum tu nak tanya, siapa yang sedang belajar sekarang ada kitab ni? Siapa yang dah ada kitab ni? Tak ada tak apa, boleh siapa yang dah ada dulu. Nak tanya siapa, pasal itu memang terhad. Siapa cepat dia dapat itu. Siapa yang sekarang ni sambil belajar sambil buka kitab, ada tak ibu yang dah dapat? Boleh komen saya? Kalau siapa yang dah ada tu boleh terus ni lah, insyaAllah. Boleh ya? Boleh komen tak ibu? Komen saya, insyaAllah. Okay, Ibu Sanita ada. Cik Wahab ada. Siapa yang ada boleh komen ya. Okay, insyaAllah. Takut ada yang tak dapat lagi ke apa kan. Pasal saya rasanya semua dah dapat lah. Harap semua dah dapat lah. Okay. Jadi, li'alla yaftanuhum. Daripada kaum mereka, supaya mereka tidak memfitnah mereka ataupun menguji mereka anhu, mengenai agama. Maksudnya ibu ayah, kaum Ashabul Kahfi punya kaum, mereka menguji ataupun mereka menguji Ashabul Kahfi, ingin menangkap, ingin menyeksa mereka kerana agama. Maksudnya mereka tak nak ikut agama yang kaum mereka sembah. Jadi Tuhan yang kaum mereka sembah selain daripada Allah, mereka tak nak ikut. Jadi mereka lari supaya tidak terkena fitnah daripada kaum dia. Ibu Jimarah dia ya, alhamdulillah. Ke mana? Ila gharin fi jabali. Sini ila ghar, ke sebuah gua. Ghar. Tapi di sini tulis ghar. Tapi apa yang kita belajar, ghar lebih fokus kepada gua kecil. Okay? Tapi di sini tulis ghar pun tak apa, tak ada masalah lah. Cuma kita faham ghar biasanya di gua kecil ya. Fi jabalin, lari ke gua pada sebuah bukit, liyakhtafu. Liyakhtafu, supaya mereka bersembunyi an qaumihim, daripada kaum mereka. Siapa kaum mereka? Kaum mereka adalah abadatil asnam. Baca abadah. Abadah ni jamak juga kepada abdun. Abdun jamaknya boleh ibad ya. Biasa kita jumpa abdun jamaknya ibad. Abadah pun jamak juga. Abadah pun jamak kepada abdun juga ya. Abadah. Kaum mereka abadatil asnam, para penyembah berhala. Okey. Faqalu hina dakhalu, maka mereka pun berkata tak kala mereka masuk dalam gua, sa'ilinallaha ta'ala, dalam keadaan mereka meminta kepada Allah Ta'ala. Mereka minta apa ibu? Mereka minta ar-rahmah, minta rahmat. Wal lutfa bihim, rahmat, dan wal lutfa maksudnya minta Allah berlembut dengan mereka. Allah berlembut, Allah Ta'ala bersifat santun dengan mereka. Apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana, ya Tuhan kami,
Jadi ibu-ibu ayah semua, bila jumpa Rabbana, biasanya ada makna doa. Saya kata biasanya, bukan semestinya. Kalau ayat tu dimulakan dengan Rabbana macam ni, Rabbana, okey. Jadi biasanya ada makna doa. Di sini Rabb, asalnya macam mana boleh jadi Rabbana? Asalnya ada ya Rabbana. Tapi ya tu dihazafkan. Maka tinggallah Rabbana sahaja. Saya ulang balik ibu ayah, asalnya ada ya. Tapi ya tu dihazafkan. Maka yang tinggal adalah Rabbana sahaja. Okey. Tapi apa dalil menunjukkan asalnya ada ya? Rabba ni dah dibaca dengan baris atas. Ini menunjukkan asalnya adalah ada ya. Ya kita panggil nida. Nida ni seruan, panggilan. Ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana ya Tuhan kami, atina. Ati ni fi'il amar. Ati fi'il amar, na ni maf'ul bihi. Rabbana ya Tuhan kami, ati kurniakan olehmu. Fa'ilnya domir anta dalam dia. Kurniakan olehmu na akan kami, min ladunka dari sisimu, rahmatan akan rahmat. Rahmat maknanya kasih sayang. Rahmat inilah yang diperlukan oleh kita semua ibu ayah. Kita memerlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat baik pun itu dengan rahmat Allah Taala. Kasih sayang Allah Taala pada kita. Ibu-ibu belajar bahasa Arab ni ibu ayah. Ibu-ibu belajar bahasa Arab boleh faham. Adakah kerana ibu pandai? Tidak. Kerana rahmat Allah Taala bagi faham pada ibu. Ibu-ibu dapat belajar bahasa Arab, dapat belajar tafsir ni kita Arab, adakah kerana kita pandai? Tidak. Kerana Allah Ta'ala sayang pada kita, Allah Ta'ala kesian pada kita, maka Allah bagi sedikit kefahaman bahasa Arab, kita belajar dengan sistematik, ibu-ibu boleh faham sedikit, maka kita dah berani belajar kita Arab insya-Allah. Dan nampak Umi kan? Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah. Apakah maknanya Rabbana atina min ladunka rahmah? Maknanya ay hab lana min indika rahmatan tarhamuna biha. Maksudnya, ya Allah ya Tuhan kami, hab. Hab ni maksudnya kurniakan. Fi'il amal daripada wahaba yahibu. Wahaba yahibu. Dia punya isim masdarnya wahban. Isim fa'ilnya wahib. Kalau sirah mubalaghahnya wahab. Tu Pakcik Wahab kan, Abdul Wahab. Hamba kepada yang maha memberi. Itu ya. Biasa orang biasa nama Wahab ni pemurah lah. Pasal apa? Hamba kepada Allah Ta'ala yang maha pemberi. Maka Allah bagi sifat tu, Allah pinjam sifat tu pada orang yang nama macam itulah biasanya insya-Allah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, apa yang kita minta pada, apa yang mereka minta pada Allah? Mereka minta rahmat Allah. Watasturna an qaumina, watasturna an qaumina. Ya Allah, kami minta rahmat yang mana dengan rahmat tersebut tasturuna an qaumina. Rahmat engkau itu akan menutup kami daripada kaum kami. Maknanya ibu ayah, tastur ni satara yasturu. Satara yasturu. Okey. Ibu ayah, kalau kita belajar fiqh, kalau kita solat, sangat digalakkan ketika kita sembahyang sunat dekat masjid ke apa ke, di depan kita letak satu penghadang. Apa nama penghadang tu? Kalau kita solat sunat ke apa ke kan, bukan solat jemaah, imam lah dia penghadang depan tu. Sutrah bagus Umi Naimah, sutrah ya. Sutrah maksudnya apa sutrah? Sutrah maksudnya penutup. Penutup maksudnya penutup. Bila kita letak penghadang depan kita, penghadang itu telah menutup ruang antara kita dengan orang yang lalu kat depan. Maka bila sudah ada sutrah, sembahyang kita itu telah pun ditutup dengan sutrah tersebut. Maksudnya tidak dihadang dengan sutrah itu, orang nak lalu depan pun tak ada masalah. Tapi kalau tak ada sutrah, orang tak boleh lalu depan kita. Maksudnya macam itulah. Okey. Jadi dipanggil tasturuna an qaumina, menutup kami, maksudnya melindungi kami daripada kaum kami. Okey. Wahayyi lana min amrina rasyada. Wahayyi lana. Dan apa terjemah hayyi ibu ayah? Terjemah ibu ayah apa dia? Apa terjemah hayyi dalam Quran? Terjemah ibu ayah? Permudahkan, betul? Permudahkan ya. Hayyi ni maksudnya yassir.
Yassir, permudahkan. Ibu Maimunah, berilah ya. Berilah. Lagi yang lain? Ibu Maimunah punya terjemah, berilah. Okey, yang ibu-ibu lain macam mana? Sama tak? Berikanlah. Okey, tak apa. Dan berikanlah. Berikanlah ni maksudnya apa ibu ya? Berikanlah ni maksudnya permudahkanlah. Berikanlah maknanya permudahkanlah. Permudahkanlah bagi kami min amrina, daripada urusan kami, rasyada. Rasyada ni maknanya petunjuk. Petunjuk. Jadi berikanlah kepada kami petunjuk. Jadi terjemahnya berikanlah. Makna yang lebih tepat lagi, berikanlah dengan makna apa? Permudahkanlah. Ibu ayah kadang-kadang Allah Ta'ala bagi petunjuk tapi payah. Maksudnya kita usaha lebih sikit. Tapi mereka minta Allah hayat ni dengan arti kata, tafsir kata, yassir, permudahkanlah ya Allah urusan kami. Itu maksudnya. Jadi ibu ayah, bila kita minta pada Allah, ya Allah berilah rezeki padaku ya Allah. Jadi ibu ayah nak rezeki yang mudah ke rezeki yang susah? Cuma rezeki yang susah ke mudah? Yang susah ke nak kena betul-betul lumus ke ataupun buat kerja sikit dapat Allah bagi? Kita nak yang mudah kan? Kita nak cari rezeki, mudah kita cari rezeki, ikhtiar kita mudah, kita dapat jaga solat semua, tapi rezeki itu masuk. Kita minta pada Allah. Jadi kita minta ya Allah berilah rezeki. Cuma rezeki yang kita nak tu rezeki yang dipermudahkan. Jadi pasal tu wahai ni boleh kita terjemahkan permudahkanlah. Jelas ya? Wahai dan permudahkanlah, maksudnya permudahkanlah urusan kami. Terjemah dalam Quran, terjemah biasanya berikanlah kepada kami petunjuk. Rasyadan itu petunjuk. Ataupun lagi cantik terjemah tambah, berikanlah kemudahan kepada kami daripada urusan kami akan rasyada, petunjuk. Boleh ibu ayah ya? Jadi kalau terjemahnya berilah, maksudnya berilah apa ibu ayah? Berikanlah apa? Petunjuk, memang dah sebut dah sini petunjuk. Berikanlah apa? Berikanlah kemudahan. Berikanlah kemudahan di dalam engkau membimbing kami mencari tempat perlindungan. Sempurnakan. Boleh juga Makcik Nurizan ya, boleh juga. Sempurnakan bagi kami pun boleh. Masya Allah ya. Tafsiran dia, ai ij'al aqibatana rasyada. Jadikanlah ya Allah aqibatana, akibat. Ibu ayah, apa dia makna akibat? Itulah akibatnya. Apa kalimah sesuai selainnya? Itulah akibatnya. Itulah kesudahannya. Bagus pasti hak betul, kesudahan. Jadi ij'al aqibatana, jadikanlah kesudahan kami rasyada, mendapat petunjuk. Jadikanlah kesudahan kami mendapat petunjuk. Bi'an tuwaffira al-maslahata lana. Dengan cara apa ya Allah engkau menyempurnakan maslahah untuk kami. Ya Allah sempurnakanlah maslahah kami. Ya Allah kami nak selamatkan iman ya Allah. Kami lari daripada kaum yang zalim ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Kurniakanlah keselamatan, kurniakanlah kesempurnaan dalam kebaikan pada kami ini ya Allah. Wataj'alana rasyidina ghaira dhalin. Ya Allah jadikanlah kami ya Allah. Maksudnya, jadikanlah kesudahan kami, ya Allah. Engkau jadikan kami orang-orang yang mendapat petunjuk, bukan orang-orang sesat. Maksudnya, petunjuk macam mana? Pertama, Allah tunjuk mereka agama yang betul. Allah dah tunjuk tak pada mereka agama yang betul, ibu ayah? Adakah Allah Ta'ala dah tunjuk pada mereka agama yang betul? Alhamdulillah, dalam keadaan majoriti orang dalam kesesatan, Allah pilih para pemuda ini iman yang betul. Syukur pada Allah. Padahal majoriti orang sesat. Majoriti orang menolak agama Allah. Tiba-tiba para pemuda ni yang matang ni, Masya Allah, tabarakallah, walaupun masih muda, mereka memilih agama yang betul. Allah bagi petunjuk. Yang kedua, Allah bagi petunjuk ke tempat yang betul untuk melarikan diri. Lalu mereka pun, Allah Ta'ala yang buat mereka ni ikut track yang betul. Ikut track yang betul. Lalu mereka tak ditangkap dan mereka dapat masuk dalam gua. Itu ikut track yang betul ibu ayah ya. Ya Allah. Muhtadina ghaira hairin. Muhtadin mendapat petunjuk ghaira hairin, bukan kebingungan. Ghaira hairin daripada khairan. Khairan maksudnya kebingungan. Jadi mereka minta ya Allah bagi petunjuk, ya Allah jangan bagi kami pening. Kami nak cari tempat berlindung ya Allah, jangan bagi kami khairan, kami kepeningan. Bagi kami
jalan yang tegak. Kami dapat terus pergi cari tempat berlindung. Au ij'al amrana rasyadan kullahu. Ataupun erti kata lain, ya Allah, jadikanlah urusan kami semuanya mendapat petunjuk. Jadi ibu ayah semua, doa ni boleh tak kita amalkan? Sesuai tak kita amalkan? Sangat sesuai untuk kita amalkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sesuai. Sampai bila-bila sesuai. Elok sangat, betul Umi. Elok sangat kita amalkan. Jadi kalau Pak Cik Wahab jadi imam ke, ataupun ibu-ibu, suaminya jadi imam, anak-anak jadi imam, boleh baca doa ni lah. Patutnya hafal lah. Pasal apa? Kita kena baca surah Kahfi hari-hari kan? InsyaAllah. Okay. Kita teruskan. Ibu ayah. Lalu Allah Ta'ala pun memudahkan urusan mereka. Apa yang Allah sebut. Nampak ya? Okey. Nampak ya? فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. Apa dia makna فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ? Okey. Darabna tu, ibu ayat darabna bukan pukul ya. Darabna bukan makna pukul. Darabna di situ bukannya makna pukul. Tapi darabna maksudnya meletakkan. Turun sikit. Turun sikit kan, naik sikit. Macam ni, mesti boleh ya. Jelas tak Pak Cik? Ibu-ibu semua jelas? Boleh ya? Okey. Jadi fadarabna ala azanihim, kami apa terjemah ibu ayah darabna ni? Apa terjemahnya? Kalau terjemah direct kami tidurkan. Kami tidurkan itu terjemah direct. Tapi asalnya darabna ala azanihi, kami letakkan pada telinga mereka. Kami meletak pada telinga mereka. Maksudnya apa ibu ayah? Maksudnya seolah-olah Allah Ta'ala kami tutup telinga, betul ya. Maksudnya bila tutup telinga ibu ayah, masa kita tidur, telinga kita buka ke tutup sebenarnya? Ketika mana kita tidur, telinga kita tutup ke buka? Tutup kan, kita dah tak perasan dah orang cakap apa pun. Telinga kita buka, tapi hakikatnya Allah tutupkan. Lahirnya telinga kita terbuka, tapi kenapa kita tak dengar? Kerana Allah Ta'ala yang maha penyayang tutup telinga kita, lalu kita tak dengar bunyi bising. Kecuali kalau memang bunyi bising sangat, kita memang tak dapat nak tidur, tu cerita lain lah. Tapi biasanya kalau orang tidur tak dengar. Tapi ini lena sangat ni. Betul tak ibu ayah? Orang tidur lena, dia dengar tak orang cakap? Orang tidur lena, dengar tak orang cakap? Orang kata tidur mati. Pasanglah TV kuat-kuat, cool. Tak dengar pun, dia tetap tidur macam tu. Itu tidur mati. Tidur mati tu memang tak dengar dah tu. Jadi memang tidur ni, tidur yang sangat nyaman. Tidur sangat selesa, Allah Ta'ala tidurkan mereka. Boleh ibu ayah ya? Jadi, fadarabna ala azanihim, kami letak atas telinga mereka. Maksudnya kami tutup telinga mereka. Fil kahfi, dalam gua. Sinina adada, sinina bertahun-tahun, adada pada kiraan. Sinina bertahun-tahun pada kiraan. Jadi ibu ayah semua, bertahun-tahun tu macam mana bertahun-tahun? Selama 309 tahun Allah Ta'ala tidurkan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Jadi fadarabna ala adhanihim, kami letak atas telinga mereka, seolah-olah kami letakkan satu penghalang atas telinga mereka. Lalu mereka dah tak sedar dah, tak dengar apa dah. Mereka bukan mati, mereka tidur. Tapi tidur tu terlalu nyaman. Sampailah 309 tahun. Ay alqaina an-nauma as-saqila. Kami telah campak tidur yang berat. Maksudnya kami telah berikan pada mereka tidur yang berat, yang sangat nyaman. Tidur yang sangat nyaman, tidur yang sangat dalam. Alaihim, ke atas mereka. Hina dakhalu ilal kahfi, tak kala mereka masuk ke dalam gua. Falam ya'udu yasma'una ayya sautin.
falam ya'udu yasma'una ayya sautin. Mereka ni tak dengar apa-apa suara pun. Ibu ayah, mereka tidur tak dengar apa-apa suara pun. Kalau kita tidur ibu ayah, kalau ada suara bising sikit, kalau kita tidur tu tak lena, kita akan terbangun kan? Contoh kita tidur, kalau tidur nak tahu lena tak lena, kalau bunyi alarm tu, kalau tak bangun lena lah tu. Kalau bunyi alarm sampai tak bangun lena lah tu. Tapi kalau bunyi alarm, kita bangun bermakna kita tidur yang biasa. Itu tidur biasa. Kalau tidur, penat sangat kita tertidur, pasang alarm pun tak dengar, itu tidur yang lena sangat lah tu ya. Macam tu. Jadi, mereka tak dengar apa-apa suara pun. Wanamu sinina katsiratan ma'dudatan, dan mereka tidur bertahun-tahun lamanya. Masya-Allah, tabarakallah. Ibu ayah, kalau kita tengok satu orang dia puasa, lepas sahur dia tidur. Bakit semayang je. Itu pun kalau bakit semayang. Bakit semayang zuhur, semayang asar, lepas tidur balik sampai maghrib. Kita tengok tu macam mana rasa ibu ayah. Kesian tengok kan, tidur je kerjanya. Penat lah tu kan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, Dimas ya. Dimas ni Umi ya. Nak pula kalau anak kita. Memang kena bebel lah Umi ya. Dimas. Pasal apa? Orang tidur tak lama. Ini Allah bagi tidur. Allah Ta'ala yang bagi tidur lama. 309 tahun. Summa ba'asnahum. Summa kemudian ba'asnahum, kami bangkitkan mereka. Jadi ibu ayah, ba'asna fi'il apa tu ibu ayah? Sebelum tu summa huruf apa? Summa huruf apa? Betul Ibu Nolia, 309 tahun. Summa huruf ataf. Huruf ataf. Okey. Nampak ya? Summa, lepas tu ba'asna. Ba'asna ini fi'il madhi. Sebelumnya ada darabna. Darabna pun fi'il madhi. Bermakna ba'asna ni menjadi maktuf kepada darabna. Kami telah tutup telinga mereka dan kemudian kami bangkitkan mereka. Bermakna bila kita kata summa ni berlaku kemudian. Kemudian ba'asna, kami telah bangkitkan mereka. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ba'asa mudhari'nya yab'atu, maknanya bangkit. Okey. Ibu ayah, antara nama Nabi adalah Al-Mab'us rahmatan lil alamin. Antara nama Nabi adalah Al-Mab'us rahmatan lil alamin. Apa dia Al-Mab'us? Yang dibangkitkan. Yang diutus, yang dibangkitkan sebagai rahmat seluruh alam. Itu daripada ba'asa itu lah. Okay. Summa kemudian ba'asna, kami telah bangkitkan. Ibu ayah, ba'asna mana fa'il dia? Fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il pada ba'asna? Mana fa'il dia? Fa'ilnya adalah dhamir na. Na tu fa'il dia. Na tu fa'ilnya. Okay. Fi'il mesti ada fa'il. Ba'asna fi'il madhi. Mana fa'il pada ba'asna? Na tu dhamir muttasil marfu'. Bagus Umi. Ya. Hum, kami bangkitkan hum mereka. Siapa hum ini ibu ayah? Siapa hum? Ashabul kahfi. Kemudian kami bangkitkan mereka lina'lama, supaya kami mengetahui. Okey. Lina'lama, supaya kami mengetahui. Adakah Allah Ta'ala tak tahu sebelum ni? Allah Ta'ala maha mengetahui. Tak ada masalah pun pada Allah. Ia sebagai, kita panggil ilmu musyahadah. Sebagai musyahadah sahaja ya. Okey. Maksudnya sebagai ilmu tu memang dah ada pada Allah. Tapi untuk musyahadah ni kita nampak. Apa yang Allah Ta'ala rancang selama ni, kita nampak. Itulah dia perancangan Allah ya. Ayyul hizbain lina'lama, untuk kami mengetahui ayyul hizbaini. Ayyu yang mana satu, al-hizbaini. Jadi al-hizbain ibu ayah daripada hizbun. Hizbun maksudnya kumpulan. Kumpulan. Jadi dua kumpulan hizbani. Dua kumpulan hizbani. Musanna. Tapi kerana ada ayu ni mudhaf, maka al-hizbain akan jadi apa? Akan jadi mudhafun ilaih. Bila dia mudhaf ilaih, hukumnya mesti majrur. Maka isim musanna jarnya dengan ya. Pasal tu kita baca ayyul hizbaini. Yang mana satu di antara dua kumpulan. Bermakna mereka terbahagi kepada
dua kumpulan. Macam mana tu dua kumpulan tu Ibu? Betul Ibu Nolia, mudhaf ilaih. Bukan alaih Ibu Nolia. Mudhaf ilaih. Bukan alaih, mudhaf ilaih ya. Okey. Terbagi dua kumpulan macam mana? Ada yang kata kita tidur sepanjang hari. Ada yang kata kita tidur separuh hari. Dua-dua tak betul. Yang betulnya tidur 309 tahun. Okey. Ayul hizbaini ahsa, yang mana satu di antara dua kumpulan ahsa lebih tepat. 5 lebih itu terhadap terhadap apa yang mereka kekal, maksud terhadap tempoh mereka kekal amada. Dalam gua tu lah amada ni. Maksud amada, apa terjemah amada Ibu ayat kat situ? Apa terjemah amada? Quran terjemah Ibu ayat? Ada terjemah tak amada? Saya lupa tengok dulu. Lama, betul, lama, masanya, betul, masanya ataupun lamanya. Terima kasih ya Ibu Salamah, Ibu Maimunah, Pak Cik Wahab. Berapa lama, siapa yang lebih tepat masanya? Rupanya dua-dua tak tepat. Okey. Tafsiran dia, summa ba'asnahum, kemudian kami bangkitkan mereka min raqdatihim, daripada raqdah. Raqdah ni tidur. Ruqud ataupun raqdah, tidur mereka, tilka, demikian. Kemudian kami bangkitkan mereka daripada tidur mereka itu. Wa ayqaznahum, dan kami bangkitkan mereka, kami jagakan mereka min naumihim, dari tidur mereka. Liyuzhira linnas ma'lumuhu subhanahu. Okey, untuk menzahirkan pada manusia akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menzahirkan pada manusia ma'lumuhu subhanahu, ilmu ataupun mengenai Allah Ta'ala lah, mengenai Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Okey. Nampak ya? Kami telah bagikan mereka daripada tidur mereka untuk menzahirkan kepada manusia ilmu Allah Ta'ala. Jadi, at-ta'ifataini al-mutanazi'ataini fihim ahsa muddata lubtihim wa ghayata baqaihim niyaman. Maksudnya antara dua pihak ini Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang lebih tepat tempohnya. Tempoh tinggal dalam gua, tempoh tidur tu berapa lama, Allah Ta'ala nak menzahirkan pada mereka apa yang sebenarnya berlaku. Okay. Fa yuzhiru lahum ajzahum, maka apa tujuannya? Allah Ta'ala nak menunjukkan, menzahirkan pada mereka akan kelemahan mereka. Jadi nak bagi tahu mereka ni lemah. Ashabul Kahfi, mereka lemah, mereka tak tahu apa-apa pun. Mereka hanya manusia biasa, tak tahu apa-apa. Wa ya'rifu ma sana'allahu bihim, dan supaya mereka tahu. Kan? Nampak tak Ibu yang mereka minta rahmat, minta Allah bantu, inilah bantuan Allah Ta'ala. Mereka rasa macam baru tadi je doa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Macam baru tadi doa. Baru setengah hari tadi. Baru sehari tadi doa. Tiba-tiba Allah menunjukkan kekuasaan dia, menunjukkan rahmat dia yang luar biasa. Wa ya'rifu ma sana'allahu bihim, lalu mereka semua tahu apa yang Allah Ta'ala dah buat terhadap mereka. Fayatayaqqanu min kamal qudratillah 'ala al-ba'thi wa ghairihi, maka mereka menjadi yakin dengan sempurnanya kudrat Allah terhadap adanya kebangkitan. Jadi Ibu ayah yang dirahmati Allah, antara yang kita dapat ambil pengajaran daripada ayat ini, ayat tadi adalah Ashabul Kahfi lari nak selamatkan iman. Mereka ketika itu dah yakin dah pada Allah. Ketika itu mereka dah tahu Allah Ta'ala adalah Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu mereka minta pada Allah sentiasa mendapat petunjuk dalam segala kerja mereka. Akhirnya Allah Ta'ala bagi nikmat yang sangat besar, iaitu Allah bagi mereka tidur dengan sangat lena selama 309 tahun. Lalu masa mereka bangun daripada tidur, mereka langsung tak tahu, menunjukkan lemahnya manusia, langsung tak tahu yang mereka telah tidur selama tempoh selama itu. Maka ada dua pok antara mereka. Ada yang kata, kita ni tidur setengah hari ni. Satu lagi kata, taklah, sepanjang hari dah kita tidur. Kita tidur ni sepanjang hari ni. Padahal dua-dua tu
tak betul kerana kita ni lemah manusia, kita tak tahu. Kita hanya tahu yang adat saja, yang biasa saja. Rupanya Allah Ta'ala tidurkan mereka 309 tahun. Ini adalah Allah Ta'ala nak menzahirkan kekuasaan dia. Adakah pada Ashabul Kahfi saja? Tidak. Allah Ta'ala nak menzahirkan kudrat dan kekuasaan dia pada Ashabul Kahfi dan pada semua orang yang ada pada masa itu. Kita akan sambung ceritanya pada minggu depan insyaAllah Ibu Ayah. Jadi macam mana? Makin menarik ke cerita Ashabul Kahfi? Kalau makin menarik Ibu Ayah, jangan lupa subscribe, like dan share. Macam buat YouTube pula ya. Ibu Ayah maaf gurau. Jadi kalau bermanfaat, sebar-sebarkan, ajak yang lain belajar sama-sama. Jadi boleh sebar-sebarkan insyaAllah Ibu Ayah ya. Setakat itu sajalah insyaAllah. Minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.